Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiri sekalian. Saya memang tahu perbezaan antara kalau kita sewa satu benda dengan beli satu benda, beli itu akan jadi lagi murah. Tetapi saya tak sangka perbezaan kemurahannya tu sangat-sangat jauh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Membuatkan kita tertanya-tanya, kenapa kerajaan mesti nak sewa kalau tahu beli lagi murah? Semurah ini pula tu. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin anda masih ingat tentang video saya berkenaan dengan cadangan ataupun satu rancana daripada Kerajaan Malaysia untuk menyewa 28 buah aset berbentuk helikopter bagi kegunaan pelbagai agensi kerajaan dekat negara kita ini, termasuklah tentera, polis, bomba dan sebagainya. Di mana sewaan-sewaan ini akan membabitkan jumlah sewaan bernilai 16.8 bilion ringgit. Dan dikhabarkan sewaan ini akan dilakukan daripada satu syarikat iaitu West Star. Di mana West Star ini tuan-tuan sekalian merupakan syarikat yang dimiliki oleh seseorang yang pernah membantu kempen Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika PRU yang ke-15 dulu. Sejauh mana kebenarannya, saya pun tidak pasti kerana benda ini telah dilaporkan oleh Malaysian Military Review dekat akaun X mereka. Dan sehingga kini masih lagi belum ada apa-apa kenyataan daripada Kementerian Pertahanan ke, daripada Angkatan Tentera ke apa-apa ke, bagi menafikan perkara tersebut. Tetapi lain sekali saya tak berani kata sama ada benda itu 100% benar atau tidak. Tetapi perbincangan ini sekadar untuk membuat satu kira-kira tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang perbezaan harga sekiranya kalau betul lah kerajaan hendak menyewa aset-aset tersebut berbanding dengan membelinya. Pada peringkat awal tuan-tuan sekalian, saya memang ada buat kiraan secara kasar dan saya bajet perbezaannya walaupun ada dan signifikan tetapi tidaklah sebesar mana. Tengok-tengok ada seorang penonton channel saya yang juga merupakan seseorang yang pernah berada dalam industri ini telah memberikan saya kira-kira yang bagi saya sangat-sangat lengkap membabitkan aset-aset yang bakal disewakan kepada tentera dan juga polis di Raja Malaysia. Di mana tuan-tuan dan sekalian, jumlah yang saya tengok ini memang sangat-sangat menggerunkan perbezaannya. Kita mulakan dengan pengiraan untuk aset-aset yang bakal disewa katanya oleh tentera-tentera Malaysia. Seperti Tentera Udara di Raja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Darat kita. Di mana mereka dikabarkan akan menyewa 12 unit secara keseluruhannya pesawat AW149. Di mana perkiraan adalah pada kadar RM4.30 per US dollar. Kita kira untuk bahagian pembelian dahulu. Kos pembelian untuk 12 pesawat ini pada kadar yang tersebut itu ialah 1.127 bilion ringgit. Okey, untuk 12 unit. Dan untuk operating cost, kos operasinya termasuklah penyelenggaraan spare part dan sebagainya untuk tempoh 13 tahun. Okey, kenapa 13? Sebab penyewaan itu 15 tahun. 2 tahun pertama kalau kita beli barang helikopter ini tuan-tuan sekalian, dia ada warranty. Jadi untuk 2 tahun pertama, ianya adalah percuma. Jadi untuk servis, maintain dan juga spare part untuk selama 13 tahun ini tuan-tuan sekalian, pada kadar purata 40 juta ringgit untuk setahun, maka jumlah penyelenggaraan untuk kos operasi ini ialah 780 juta ringgit. Dan kemudian, okey, kos operasi membabitkan minyak, bahan api dan sebagainya, mengambil kira pada kadar RM4 per liter, kan? Dan kita mengambil kira kadar penggunaannya ialah 40 jam untuk tempoh sebulan bagi sebuah helikopter. Bermaksud untuk tempoh 15 tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumlah yang akan digunakan untuk bahan api ini ialah 103.68 juta ringgit. Menjadikan jumlah untuk kos helikopter beli sahaja untuk Angkatan Tentera ialah 2.011 bilion ringgit. Manakala untuk penyewaan jangka masa panjang pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada capital mula-mula sebab disewa kan. So tak payah bayar apa-apalah. Tetapi untuk kos operasi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini besar untuk kos operasi ni. Pertamanya leasing cost pada kadar 4.22 juta ringgit untuk satu heli dan juga untuk satu helikopter dan juga termasuk maintenance. Yalah, walaupun kita sewa tetapi oleh kerana kita sewa long term, maintenance tetap kita kena jaga. Dia punya spare part pun kita tetap kena jaga juga. Dan kos-kos macam financing cost lah, interest-interest yang bakal terlibat, insurans dan sebagainya. Jumlah untuk 15 tahun sewaan jangka masa panjang ini ialah 9.072 bilion ringgit. Campurkan dengan 103 juta lebih tadi
untuk bab bahan api sebagainya, maka untuk tempoh 15 tahun, anda kata kalau tentera udara, tentera darat kita nak sewa helikopter, instead of beli, mereka terpaksa mengeluarkan 9.175 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbezaan yang sangat-sangat ketara sebenarnya antara lebih kurang dalam 2 bilion lebih dengan 9 bilion lebih. Itu cerita angkatan tentera punya saja. Polis juga tidak terkecuali. Mereka dikhabarkan akan menyewa 7 buah pesawat AW109T. Alright, sekali lagi, kiraannya sama juga 15 tahun sewaan atau 15 tahun penggunaan pada kadar RM4.30 per US dollar. And then kemudian, untuk pembelian, katakan nak beli benda ni, untuk capital awalan, pembelian 7 pesawat ini pada kadar 9.8 juta per helikopter, bermaksud jumlah pembeliannya lebih kurang dalam 294.98 juta ringgit. Untuk kos operasi tuan-tuan dan sekalian, termasuklah spare part, maintenance dan sebagainya kan, semuanya berjumlah 520 juta ringgit Malaysia. Manakala kos untuk bahan api dan sebagainya lebih kurang dalam 37.699 juta ringgit. Kena ingat kos operasi yang 520 juta tu tolak 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ada warranty, dia free of charge. Maka total tuan-tuan dan sekalian untuk pembelian, kalau kita beli helikopter-helikopter ini, maka jumlah yang terlibat untuk 15 tahun tuan-tuan sekalian ialah 852.68 juta ringgit Malaysia. Tak sampai 1 bilion pun tuan-tuan sekalian. Tetapi kalau kita sewa helikopter-helikopter yang sama, of course initial capital tak ada, kita sewa, kita tak beli kan. Tetapi untuk operating cost, macam saya katakan tadi, sewa kena bayar. Dalam masa yang sama juga, maintenance kita kena jaga, spare part kena jaga sebab kita sewa secara long term dan macam-macam lagi. Jumlah yang terlibat ialah 2.52 bilion ringgit. Dan untuk kos bahan api, sama macam tadi, 37.699 juta ringgit. Berjumlah semua sekali kalau kita sewa untuk long term 15 tahun, tuan-tuan sekalian, helikopter-helikopter ini, ialah 2.558 bilion ringgit. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seandainya kalau kita membeli helikopter-helikopter ini untuk TUDM, ATM dan juga untuk polis, maka jumlah yang terlibat tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah lebih kurang 3 bilion ringgit sahaja. Tetapi kalau kita sewa instead of beli tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka jumlah yang terlibat lebih dari 12 bilion ringgit. Perbezaan 9 bilion ringgit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini adalah kiraan berdasarkan kepada anggaran sekiranya kalau tentera darat, tentera udara dan juga polis jadi untuk sewa helikopter-helikopter ini. Tak termasuk bomber, tak termasuk APM dan macam-macam lagi jabatan yang telah tertera dekat MMR punya X tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, anda kata kalau kita kiralah satu persatu katakan, saya berjaya jamin jumlah yang terlibat sebenarnya adalah jauh lebih besar perbezaannya. Maknanya, kalau kita beli helikopter-helikopter ini, ianya akan jauh lebih menjimatkan duit kerajaan, akan jauh lebih murah dan yang paling penting sekali, benda tu kita punya. Pandai-pandailah kita buat apa pun, nak modify apa itu ini sebagainya kan. Benda itu milik kita. Dan macam saya katakan dalam video saya yang lepas, even Nepal, negara yang tidak sekaya kita pun, mereka beli helikopter mereka tuan-tuan dan sekalian. Tetapi ini adalah kiraan berdasarkan kepada assumption agakan sekiranya kalau perkara ini betul. Kalau betul lah memang kerajaan hendak sewa helikopter-helikopter ini instead of membelinya. Saya harapkan benda itu tak betul lah. Saya harapkan lepas ini insyaAllah mungkin Kementerian Pertahanan ke ataupun Kementerian Kewangan ke ataupun mungkin Tentera Udara ke, Tentera Darat ke atau sesiapa saja boleh mengeluarkan kenyataan menidakkan apa yang telah dilaporkan oleh MMR itu. Benda ini bukan didedahkan oleh saya. Saya sekadar menyampaikan saja apa yang telah didedahkan oleh orang lain, bukan untuk masuk apa-apa, tetapi sebaliknya untuk meminta penjelasan daripada kerajaan. Sebab apa? Sebab benda ini melibatkan duit rakyat. Duit anda, duit saya yang kita bayar cukai hampir setiap tahun, setiap hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita berhak tanya. Anda kata kalau benda tak betul, Alhamdulillah. Tetapi anda kata kalau benda ini betul, maka memang banyaklah soalan yang perlu dijawab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan harapannya mereka tidak akan jawab seperti mana Seni Hamzah jawab.
Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.